Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar SPM yang mengenali cikgu dan akan mengenali cikgu melalui video ni. Nama cikgu, Cikgu Rosakila binti Ismail. Tujuan cikgu buat video ni adalah untuk mengajar sejarah SPM pada kamu setiap bab. InsyaAllah jika diberikan kesempatan untuk kita habiskan 19 bab daripada sukatan tingkatan 4 dan sukatan tingkatan 5. Tujuan cikgu untuk sedekahkan ilmu agar semua pelajar-pelajar SPM tahun ni yang menghadapi kekangan akibat pandemik COVID-19 dapat memahami setiap bab secara lebih detail dan memudahkan kamu menjawab soalan SPM yang akan bermula pada 6 Januari tahun depan. Okey, hari ini cikgu akan mengajar pada kamu bab 1 iaitu kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Tapi kita tak bolehlah buat keseluruhan bab 1 sebab nanti video ni akan duration dia akan jadi terlalu panjang dan akan membosankan kamu, akan menjemukan kamu dan seterusnya kamu tak mampu nak fokus. So saya akan cuba buat subtopik by subtopik. As long as kamu suka dia, kamu like, kamu subscribe dan saya akan terus dapat proceed, dapat keluarkan semua video untuk menjadi rujukan pada kamu. So ketika waktu santai, kamu boleh tengok video cikgu dan memahami setiap subtopik. Okey, hari ini cikgu akan ajar kat kamu bab 1. Bab 1 ni dia ada 3 perkara. Tiga perkara ni adalah skop soalan struktur dan esei. Kamu jangan tanya cikgu yang mana pula objektif. Objektif ni dia boleh keluar daripada mana-mana bahagian. Tetapi saya akan bagi tahu pada kamu, tolong highlight, tolong make it star so kamu akan tahu di setiap bahagian tu, di setiap subtopik tu yang mana adalah skop soalan objektif. Okey? Okey, bab 1 ni mengandungi 3 perkara. Pertama, imperialisme. Yang kedua, tentang sistem birokrasi barat, iaitu sistem politik barat yang diperkenalkan oleh imperialis barat setelah mereka melakukan imperialisme di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, kamu akan belajar tentang nasionalisme, iaitu kebangkitan semangat kebangsaan rakyat di Asia Tenggara menentang imperialisme barat yang bermula pada tahun 15 something. Okey, pada hari ini cikgu akan terangkan perkara yang pertama dulu. Dan fahamkan betul-betul sebab dekat perkara pertama ni dia boleh keluar soalan struktur, soalan esei dan soalan objektif. Okey, kita padam yang ni. Okey. Bab 1 ni sebenarnya adalah kesinambungan daripada bab 9 Form 4. Dalam bab 9 Form 4 tu kamu belajar tentang keadaan di Eropah, di mana Eropah pada peringkat awal menghadapi zaman gelap. Kemudian berlaku kebangkitan mereka ketika zaman Renaissance dan kemudian tercetusnya revolusi pertanian dan revolusi perindustrian. Ketiga berlakunya revolusi perindustrian di Eropah bermaksud negara-negara Eropah ni mempunyai skill and technology to produce all the factory item. But unfortunately, mungkin ada di kalangan mereka yang tidak mempunyai cukup bahan mentah bagi menjayakan revolusi perindustrian. Maka ketiga itu, imperialisme perlu dilakukan. Penjajahan terhadap negara-negara luar perlu dilakukan dan apa yang penting mereka harus attack negara-negara yang mempunyai banyak bahan mentah supaya mereka dapat menjayakan proses revolusi perindustrian. Maka bermulalah imperialisme barat di Asia Tenggara. Okey, bahagian imperialisme ni kamu kena tahu 3 perkara. Okey. Perkara pertama ialah kamu kena tahu tentang maksud imperialisme. Maksud ni kamu perlu jelaskan sebab mungkin dia keluar soalan struktur. Jelaskan maksud imperialisme, 2 markah. So you have to explain how you want to achieve 2 mark. Later cikgu ajar. Kemudian perkara kedua, kamu kena tahu siapakah imperialis yang telah melakukan imperialisme di Asia Tenggara. Dan ketiga, kamu kena tahu tentang apakah faktor-faktor atau apakah sebab yang menyebabkan berlakunya imperialisme barat di Asia Tenggara dan kenapa Asia Tenggara menjadi sasaran mereka untuk melakukan proses imperialisme. Okey, untuk pengetahuan kamu, okey, imperialisme barat di Asia Tenggara ni telah bermula sejak tahun 15 something. Okey, ketiga itu berlakunya imperialisme awal di mana kita melihat bahawa
antara kuasa barat awal yang datang ke bahagian Asia Tenggara yang terus menjajah salah satu negeri di Malaysia adalah Portugis. Portugis datang ke Melaka, itu dikenali sebagai imperialis awal yang bermula pada abad ke-16. Okey, abad ke-16 bermaksud tahun bila ni? Kadang-kadang bila kita sebut abad ke-16 kamu tak tahu tahun bila. Kita sekarang abad berapa? Kita sekarang abad 21. Kita masih tahun 20 something. So abad ke-16 bermaksud tahun 15 something. Dan imperialis barat awal yang mula datang ke Asia Tenggara pada abad ke-16 itu ialah Portugis. Dan waktu ni imperialisme awal ini berlaku disebabkan oleh penguasaan terhadap perdagangan rempah. Penguasaan untuk mendapatkan bahan mentah iaitu rempah. So ini adalah skop soalan objektif. Hati-hati kalau dia tanya apakah sebab atau apakah faktor bermulanya imperialisme awal di Asia Tenggara. So tujuan imperialisme awal di Asia Tenggara ialah untuk menguasai perdagangan rempah. Tetapi dalam bab 1 ni kamu belajar tentang imperialisme yang mula tercetus pada abad ke-18. Okey, abad ke-18 bermula tahun 17 something. Abad ke-18 ini berlakunya imperialisme disebabkan desakan untuk mendapatkan bahan mentah akibat keperluan revolusi perindustrian. Okey, so perkara pertama kita kena tahu apakah maksud imperialisme. Dalam bahasa yang paling mudah, kalau ditanya soalan tentang apakah maksud imperialisme, kamu boleh jawab penjajahan. Tapi tu satu markah je. Kalaulah soalan struktur tu tanya, jelaskan maksud imperialisme, 2 markah. How you want to answer? How you want to achieve 2 mark? Okey, kamu jelaskan secara lebih detail. Imperialisme adalah dasar sesebuah negara. Okey, dasar sesebuah negara. Negara mana? Okey, ketiga ini negara yang paling menonjol melakukan imperialisme adalah negara barat yang mula-mula datang ke Asia Tenggara. Ada juga imperialis dari timur iaitu Jepun. Ketiga bermulanya penjajahan Jepun di keseluruhan negara-negara di Asia Tenggara. Tetapi kita lebih fokus kepada barat. Okey. So, imperialisme maksud dia adalah dasar sesebuah negara. Dasar apa? Dasar untuk meluaskan kuasa dan pengaruh. Okey, dia luaskan 2 perkara. Kuasa dan wilayah. Kuasa dan pengaruh tu samalah. Cikgu silap. Mengeluaskan kuasa atau pengaruh dan wilayah. Sebab tu ketiga Portugis menjajah Melaka, kita tak panggil dia sebagai imperialis model. Sebab dia cuma ambil Melaka, dia cuma jajah Melaka, tidak melibatkan penjajahan di negeri-negeri Melayu yang lain. Okey, tetapi kedatangan British adalah imperialis moden yang tercetus selepas berlakunya revolusi perindustrian. Kerana British mula menakluki negeri-negeri Selat, kemudian negeri-negeri Melayu bersekutu dan akhirnya negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dia meluaskan kuasa dan dia juga meluaskan wilayah. So ni maksud imperialisme. Dasar sesebuah negara, meluaskan kuasa dan wilayah. Untuk siapa? Untuk kepentingan mereka. Okey, untuk kepentingan sendiri atau kepentingan mereka. Okey. So kita dah belajar tentang maksud imperialisme. So kalau dia kata jelaskan maksud imperialisme, 2 markah. Kamu nampak? Imperialisme adalah dasar sesebuah negara, 1 markah. Meluaskan kuasa dan wilayah, 1 markah. Untuk kepentingan mereka sendiri, 1 markah. 3 markah. So kalau soalan struktur tu berjumlah 2 markah, you answer like this, non-compromise, full mark. Okey, 2 markah. Okey, perkara kedua yang kamu belajar adalah siapakah imperialis yang telah datang melakukan imperialisme di Asia Tenggara menjelang abad ke-18. Okey, antara imperialis awal yang datang ke Asia Tenggara, yang pertama adalah Britain. Okey, Britain menjajah ataupun melakukan imperialisme di mana? Di Singapura, okey, di Tanah Melayu, di Sabah dan Sarawak, dan di Burma. Britain. Imperialis kedua yang melakukan imperialisme di Asia Tenggara ialah Belanda. Belanda melakukan imperialisme di Indonesia. Okey. Imperialis ketiga ialah Perancis.
Perancis melakukan imperialisme di negara-negara Indochina. Negara Indochina terdiri daripada 3 negara, iaitu Laos, Vietnam dan Cambodia atau Kemboja. Okey, imperialis keempat adalah Sepanyol. Sepanyol telah melakukan imperialisme di Filipina. Dan imperialis kelima adalah Amerika Syarikat yang telah menjajah Filipina. So, Filipina menerima 2 kedatangan imperialis barat, iaitu Sepanyol, dan selepas Sepanyol keluar, Filipina dijajah oleh Amerika Syarikat. Later, untuk subtopik yang seterusnya, kamu akan tahu kenapa Filipina menerima kedatangan 2 imperialis barat. Okey, so perkara pertama tentang maksud, dan perkara kedua tentang siapakah imperialis yang melakukan imperialisme di Asia Tenggara also. Dan kenapa kena hafal? Sebab ni boleh keluar soalan objektif dan soalan struktur. Senaraikan 2 imperialis yang telah melakukan imperialisme di negara-negara di Asia Tenggara. So now you can list, sebab cikgu dah bagi 5. Okey. Dan perkara ketiga tentang tajuk imperialisme ni adalah faktor-faktor. Okey, saya padam ni dulu, okey? Saya padam ni. Sekarang kita nak belajar tentang sebab-sebab atau faktor-faktor mengapa berlakunya imperialisme barat di Asia Tenggara. Perkara ketiga dalam subtopik imperialisme. Okey, cikgu tulis kat sini. Ni C. Faktor-faktor atau sebab berlakunya imperialisme barat di Asia Tenggara. Okey, faktor. Saya buat macam ni, buat mind map supaya kamu lebih senang. Dikatakan imperialisme barat berlaku di Asia Tenggara pertamanya kerana negara-negara barat ini menghadapi revolusi perindustrian. Apa dia revolusi perindustrian ni? Macam cikgu dah terang tadi, revolusi perindustrian adalah satu perubahan yang berlaku secara besar-besaran dan cepat di Eropah. Ketiga itu, negara-negara Eropah mempunyai skill dan teknologi untuk menghasilkan barang-barang kilang. Dan ketiga mereka menghasilkan barang-barang kilang itu, mereka berkehendakkan 2 perkara. Pertama, mereka perlu bahan mentah untuk menjayakan revolusi perindustrian. Contohnya, mereka perlukan biji timah untuk buat industri mengetin makanan. Mereka perlukan getah untuk industri kereta. Selain itu juga mereka perlukan mencari pasaran. Mereka dah hasilkan barang-barang kilang, maka mereka perlu mencari pasaran untuk menjual barang-barang tersebut ke kawasan-kawasan dunia atau negara-negara dunia yang tidak mengalami revolusi perindustrian. So, bila kamu jawab imperialisme barat berlaku akibat revolusi perindustrian, kamu dah bagi 1 ayat fakta. Ni 1 markah, 1 ayat fakta. Okey? Kamu terangkan mengapakah imperialisme barat itu berlaku disebabkan revolusi perindustrian. Sebab ni baru ayat fakta. Kamu perlu ada ayat huraian, kamu perlu ada ayat contoh, sebab tu semua markah. So, kamu terangkan, revolusi perindustrian di Eropah menyebabkan barat memerlukan bahan mentah. Okey, ini ayat huraian. Dan kamu bagi contoh bahan mentah yang diperlukan. Contohnya bahan mentah yang diperlukan adalah biji timah. Terangkan kenapa biji timah itu diperlukan oleh imperialis barat untuk industri mengetin makanan. Okay, mereka nak buat tin-tin makanan untuk dibekalkan kepada anggota tentera. Yang ketiga itu dalam kes Perang Dunia Pertama, kes Perang Dunia Kedua, maka kamu akan faham kenapa mereka perlu okay. Kemudian, so bila kamu buat macam ni, imperialisme barat berlaku akibat revolusi perindustrian, 1 markah. Kamu sambung ayat seterusnya. Akibat revolusi perindustrian, negara-negara barat memerlukan bahan mentah, 1 markah. Contoh bahan mentah yang diperlukan oleh barat ialah biji timah, markah. Kemudian biji timah diperlukan dalam industri mengetin makanan, markah. Nampak satu-satu. Selain daripada bahan mentah, akibat revolusi perindustrian, negara-negara barat perlu mencari pasaran bagi memasarkan hasil barangan mereka, hasil barangan kilang yang mereka telah keluarkan.
Okey, ketika mereka mencari pasaran ini, mereka mencari negara yang padat penduduk, negara yang ramai penduduk. Negara yang ramai penduduk. Apa contoh negara yang ramai penduduk yang pasaran dia sangat luas untuk dipasarkan barangan? Contohnya negara India dan China. India dan China adalah negara yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Maka that's why imperialisme barat berlaku di India. Di India, India dijajah oleh British. Faham Ini faktor yang pertama. Kamu tengok berapa markah yang kamu dapat jika kamu jawab macam ni. Satu ni. Imperialisme barat berlaku disebabkan revolusi perindustrian. Satu markah. Okey. Akibat revolusi perindustrian, negara-negara barat memerlukan bahan mentah. Satu markah. Contoh bahan mentah yang diperlukan ialah biji timah. Satu markah. Biji timah ini penting untuk industri mengetin makanan. Satu markah. Selain daripada bahan mentah, akibat revolusi perindustrian, negara barat mencari pasaran. Satu markah. Ketika mereka mencari pasaran, negara yang ramai penduduk adalah menjadi sasaran kepada mereka. Okey, contohnya negara India dan China. Kamu nampak satu fakta, tapi kamu mampu buat ayat huraian, kamu mampu buat ayat contoh. Berapa markah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu fakta baru. Baru satu ayat fakta. Okey, tapi kamu dah dapat 7 markah. Kalau esei tu jelaskan sebab-sebab berlakunya imperialisme barat di Asia Tenggara, 6 markah. Kamu dah boleh skor 7 markah dari satu fakta saja. Faham? Okey. Faktor yang kedua, kenapa berlakunya imperialisme barat? Kedua, kerana bahan mentah. Okey. Asia Tenggara merupakan kawasan yang banyak bahan mentah di dunia. Asia Tenggara ni memang banyak lumbuk bahan mentah. Asia Tenggara banyak bahan mentah. Kamu dah sebut dah kawasan Asia Tenggara banyak bahan mentah. Macam mana imperialis barat ni tahu yang Asia Tenggara ni banyak bahan mentah? Bukankah kamu dah belajar dalam sejarah tingkatan 4 bahawa di Asia Tenggara telah wujud kerajaan-kerajaan awal, iaitu kerajaan agraria dan maritim. Sejak itu berlakunya perdagangan antara barat ke timur dan mereka akan stop dekat Asia Tenggara. Mungkin untuk berlindung dari tiupan angin monsun, mungkin untuk membaiki kapal, mungkin untuk mendapatkan keperluan bahan mentah sebelum dijual kepada pedagang lain. Maka ketiga itu mereka dah mengetahui bahawa Asia Tenggara ini adalah lubuk kekayaan bahan mentah. So kamu bagi tahulah Asia Tenggara. Kamu dah sebut ni markah. Beri contoh. Apakah contoh bahan mentah yang terdapat di Asia Tenggara? Contohnya biji timah. Cikgu, boleh tak contoh ni sama dengan ayat pertama? Boleh, tak ada masalah. Okey, contoh biji timah. Biji timah banyak di Asia Tenggara. Biji timah tu kalau di Asia Tenggara banyak di mana? Di tanah Melayu. Tanah Melayu merekodkan mempunyai simpanan bahan mentah. 58% daripada keperluan biji timah di dunia terletak di tanah Melayu. Kamu bayangkan jika biji timah itu masih kita punya, tidak diambil oleh British, lama dah kita dah kaya. Okey, sebab yang ketiga, kenapa berlakunya revolusi perindustrian? Yang ketiga, kerana kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan. Kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan. Okey, kadang-kadang soalan esei dia boleh tanya tentang semua. Contoh dia kata jelaskan sebab-sebab atau jelaskan faktor berlakunya imperialisme barat di Asia Tenggara. Tapi kadang-kadang dia tak sebut macam tu. Dia mungkin ambil satu faktor, dia suruh kamu jelaskan secara lebih terperinci. Mungkin soalan dia macam ni. Kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan adalah faktor dominan berlakunya imperialisme barat di Asia Tenggara. Jelaskan 6 markah. Macam mana kamu nak skor 6 markah untuk satu faktor? Okey, dia macam ni. Kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan adalah satu faktor yang menyebabkan berlakunya imperialisme barat di Asia Tenggara. Okey, barat telah mencipta terusan Suez, telah membina terusan Suez. Okey, terusan Suez ini dapat memendekkan jarak perjalanan dari barat ke timur. Memendekkan jarak perjalanan. Nampak Terusan Suez ni fungsi dia memendekkan jarak perjalanan. Bila mereka bina terusan Suez, maka mereka boleh lalu melalui kawasan Laut Merah dan terus ke Asia Tenggara. Tidak perlu melalui lagi benua Afrika. Okey.
Kemudian selain itu, terusan Suez dapat mempercepatkan perjalanan. Okey, tak perlu nak keliling benua Afrika tu, mempercepatkan perjalanan. Selain daripada terusan Suez, kemajuan dalam sistem pengangkutan dan perhubungan ini apabila negara-negara barat mampu mencipta kapal berkuasa wap. Okey, apa pentingnya kapal berkuasa wap ini kepada imperialis barat? Kapal berkuasa wap ini dapat mengangkut muatan yang banyak. Muatan yang banyak dan juga mempercepatkan perjalanan. Okey, sebelum berlakunya revolusi perindustrian, negara-negara barat menggunakan kapal layar. Kapal layar ni dia bergantung kepada faktor geografi, tiupan angin. Tetapi ketika revolusi perindustrian, enjin berkuasa wap telah berjaya dicipta oleh Thomas Newcomen. Okey, penciptaan enjin berkuasa wap itu membolehkan negara-negara barat mencipta sistem pengangkutan yang menggunakan enjin berkuasa wap seperti kereta api dan kapal laut. Okey, so antara kemudahan kapal wap ini dapat mengangkut muatan yang banyak dan dapat mempercepatkan perjalanan. Maka tidak hairanlah British mampu mengangkut semua hasil bahan mentah daripada negara kita dibawa balik ke Britain kerana mereka mempunyai kapal berkuasa wap yang mampu letakkan bahan mentah yang banyak untuk dibawa pulang ke England. Okey, selain daripada terusan Suez dan kapal berkuasa wap, kemajuan dari segi sistem perhubungan ialah barat telah berjaya mencipta sistem telegraf. Okey, apa pentingnya telegraf ini kepada negara-negara barat? Telegraf ini penting untuk memudahkan perhubungan di kalangan mereka. Contohnya, bila berlakunya imperialisme di negara Asia Tenggara, memudahkan pegawai-pegawai barat ini berhubung dengan negara mereka dalam menyampaikan mesej atau menerima arahan daripada pihak negara mereka. So, memudahkan perhubungan. Ini faktor yang ketiga. Faktor yang keempat, kenapa berlakunya kenapa berlakunya imperialisme di Asia Tenggara ini? Kerana keempat, cuba letak kat sini, kerana persaingan. Kamu tahu bahawa negara-negara barat ini mengalami revolusi perindustrian dan mereka bersaing sesama sendiri untuk menjadi kuasa imperialis yang lebih cepat untuk sampai ke Asia Tenggara. Di kalangan mereka itu berlaku competition yang sangat dahsyat untuk merebut, untuk menawan, untuk menjajah negara-negara yang banyak bahan mentah kerana competition dan persaingan itu menunjukkan keagungan. Okay? Menunjukkan kuasa mereka yang agung dan hebat. Menunjukkan keagungan mereka. Maksud dia siapa yang paling cepat, dia dapat menguasai banyak negara-negara yang mempunyai bahan mentah. Dan Britain dulu antara negara yang paling terhebat di dunia, adalah kuasa yang paling kaya di dunia kerana cepat untuk menguasai banyak negara-negara yang kaya dengan bahan mentah. Contohnya Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak, Myanmar dan India. Okey, Britain dulu antara kuasa yang paling hebat sebelum tercetusnya Perang Dunia Pertama. Okey. Kemudian faktor yang terakhir, kenapa berlakunya imperialisme ini? Kerana, okey, cuba padam kat sini. Kerana beban orang putih. Okey, beban orang putih ni adalah slogan yang digunakan oleh pihak Belanda dan Britain untuk melakukan imperialisme. Konon-kononnya mereka mengatakan bahawa mereka adalah bangsa yang bertanggungjawab untuk mentamadunkan penduduk Asia Tenggara. Mereka adalah bangsa yang diberi tanggungjawab untuk memajukan penduduk Asia Tenggara yang masih kolot, yang masih konservatif, yang tidak mengalami revolusi perindustrian. Bermaksud mereka berselindung di sebalik tujuan asal dia adalah untuk mencuri kekayaan bahan mentah, tetapi mereka menggunakan slogan bahawa mereka diberi tanggungjawab untuk memajukan Asia Tenggara dan mereka perlu melakukan imperialisme barat. Ini dipanggil beban orang putih. Dan kadang-kadang dia akan keluar slogan Perancis. Okey, slogan Perancis ni selalu keluar dalam skop soalan objektif. Apakah slogan Perancis ketika melakukan imperialisme? Perancis dia akan gunakan slogan tugas menyebarkan tamadun.
tugas menyebarkan tamadun. Kamu nampak mereka berselindung di sebalik slogan-slogan yang dianggap slogan pembohong antara bangsa. Sebab mereka sebenarnya dalam usaha untuk mencuri kekayaan bahan mentah, menjadikan mereka sebagai kuasa barat yang terulung kerana memiliki simpanan bahan mentah yang banyak untuk menjayakan revolusi perindustrian. Okey, habis kelas cikgu hari ini. Kita sambung lagi. InsyaAllah cikgu akan terus buat video yang seterusnya. As long as you like, you subscribe, dan cikgu akan terus sambung kepada subtopik yang seterusnya, iaitu birokrasi barat di Asia Tenggara. Terima kasih student. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.